Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Nurliza, Puan Nurliza, jika dengar suara saya boleh komen sama ada dengar dengan jelas ataupun tidak suara saya. Baik, terima kasih Puan Nurliza. Terima kasih Tuan Azrai Ahmad. InsyaAllah sekejap lagi kita akan membincangkan buku 100 hadis dhaif dan palsu popular, terjemahan daripada Ustaz Mustafa Suki, guru dan sahabat saya, iaitu ahli mursyid juga. InsyaAllah kita akan tengok bagaimana beliau yang telah menterjemahkan satu karya ulama yang bernama Syekh Abdul Tariq Ihsan bin Muhammad Al-Utaibi, daripada Jordan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang sambil-sambil membuat kerja ataupun sedang beraktiviti di rumah dan seumpamanya, InsyaAllah kita ambil masa dalam 20 ke setengah jam untuk membincangkan ataupun memfokuskan beberapa poin penting daripada buku yang diterjemahkan oleh sahabat dan guru saya, iaitu Ustaz Mustafa Suki. Ustaz Mustafa Suki, iaitu 100 hadis dhaif dan palsu popular. Ini adalah karya terjemahan yang sudah lama diterbitkan, namun sudah tidak ada banyak di pasaran hari ini. Baik. Pada mukaddimah buku ini, pengarang ataupun penterjemah memperkenalkan Syekh Abdul Tariq Ihsan bin Muhammad Al-Utaibi, yang dikatakan sebagai seorang ulama besar di Jordan yang menjadi guru kepada Ustaz Mustafa Suki semasa di Jordan. Dan beliau telah diberikan kebenaran untuk menterjemahkan karya ini, dan beliau menterjemah dan sudah diterbitkan. Namun kelihatannya buku ini, buku yang terbaik ini, sudah tidak ada di pasaran terbuka. Yang ini yang kita rasa terkilan sedikit. Sepatutnya buku ini diluaskan ataupun dibanyakkan lagi kewujudannya, kerana isinya sangat penting untuk mendedahkan kepada masyarakat contoh-contoh hadis-hadis yang berstatus terlalu lemah dan juga palsu yang popular dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya sebahagian dalam masyarakat Melayu itu sendiri. Baik. Dalam mukaddimahnya, Ustaz Mustafa mendatangkan biodata penulis, kata pengantar, dan kemudian dia memperkenalkan hadis dhaif itu apa, syarat-syarat meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif, hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif, jenis-jenis hadis dhaif, hadis maudhu', faktor pendorong kepada pemalsuan hadis, kaedah mengenali hadis secara umum, istilah-istilah yang digunakan untuk hadis maudhu', dan buku-buku mengenai hadis maudhu'. Secara ringkas, boleh dikatakan hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah kerana tidak mencukupi syarat untuk menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Yang ia itu, dua-dua itu, iaitu hadis sahih dan hadis hasan, menurut Syekh Ibn Salah, dan juga menurut karya-karya mustalahil hadis yang lain, dinamakan juga sebagai hadis makbul, hadis yang diterima periwayatannya itu untuk dijadikan hujjah. Maka hadis dhaif tidak termasuk daripada hadis makbul.
Dan selain daripada hadis dhaif itu, mempunyai banyak pula cabang-cabangnya. Dan hadis dhaif yang paling teruk sekali dia punya kualiti adalah hadis palsu. Hadis palsu itu termasuk dalam kategori hadis dhaif menurut sebilangan kitab mustalahil hadis. Sebagai contoh dalam kitab Syekh Dr. Mahmud Tahan, iaitu Taisir Mustalahil Hadis, yang kami terbitkan terjemahannya di IIUM Press. Kalau siapa yang minat untuk fokus dalam bidang hadis, itu karya yang antara yang terbaik dan ringkas dan mudah untuk orang pemula mendalami ilmu mustalahil hadis. Baik. Dan kemudian hadis dhaif itu yang menjadi polemik adalah hadis dhaif. Paling banyak menjadi polemik di seluruh dunia lah. Dunia Islam termasuk negara kita adalah penggunaan hadis dhaif dalam amalan dan juga dalam pegangan i'tiqad dan seumpamanya. Sebahagian ulama sangat keras menolak langsung hadis dhaif dalam apa saja urusan, dan setengah ulama dan sebahagian besar dan majoriti sebenarnya para fuqaha ulama menerima hadis dhaif tapi dengan dawabit, iaitu syarat-syarat yang ketatlah, ada dia punya syarat-syaratnya dan seumpamanya. Jadi di sinilah berlakunya kekeliruan sebahagian pihak dalam menguruskan pertembungan ataupun khilaf dalam urusan yang antara dhaif, terlalu dhaif, dhaif jiddan, ataupun boleh dinaikkan sebagai hasan li ghairih dan seumpamanya. Itu dia panggil kesenian dalam keilmuan hadis, yang saya sampai hari ini pun tidaklah mendalami ataupun dapat faham secara mendalam isu-isu yang terlalu teknikal kadang-kadang, yang bersabit dengan perawi dan seumpamanya. Ala kulli hal, yang kita nak fokus di sini bukanlah isu-isu teknikal itu, tapi lebih pada nak tengok apakah contoh-contoh hadis-hadis yang dikatakan sebagai lemah dan palsu, yang banyak tersebar dalam masyarakat Islam. Tanpa buang masa, kita pergi terus kepada hadis yang pertama daripada buku ini. Kita terus pergi kepada hadis lah untuk mengetahui dia punya perbahasan istilah dan seumpamanya itu. Saya ingat tuan-tuan kena rujuk video-video lain ataupun rakaman-rakaman pengajian lain yang khusus tentang perkara tersebut. Baik, kita cuba tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama berbunyi, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang dikatakan hadis ni, dikatakan ada hadis, tengok saya guna istilah dikatakan, kerana itulah kaedah para ulama. Apabila mereka meriwayatkan hadis yang tak mencapai tahap hadis makbul, iaitu hadis sahih dan hadis hasan, mana-mana hadis dhaif, hatta hadis dhaif ringan pun, biasanya mereka akan menggunakan sirah tamrid, iaitu lafaz pengisyaratkan bahawa ia ada masalah lah. Sirah tamrid, marid, sakit, yakni yang ada kecacatan, yang ada masalah yang ada isu. Jadi ulama dulu kaedahnya mereka tak tulis nota kaki. Bila mereka tak tulis nota kaki, kalau hari ini senanglah kita baca nota kaki, kita tahu walaupun ada dalam teks, tapi tujuannya adalah untuk dikritik. Tetapi disebabkan karya ulama dulu tidak begitu, maka ia telah disalah anggap oleh sebahagian penulis dan juga ulama-ulama yang datang kemudian. Apabila ada dalam hadis, ada kitab hadis ataupun ada dalam kitab, semuanya mesti sahih. Kadang-kadang satu-satu riwayat itu dibawa untuk menyatakan ia tidak sahih. Sebagaimana contoh dalam, selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab itulah selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak dinamakan sunan ataupun jami'. Kerana dalam Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i dan seumpamanya, Sunan Abi Daud, ada segelintir kecil hadis yang tidak mencapai tahap sahih, yang sengaja dimasukkan oleh para imam untuk tujuan yang tertentu. Yang tu yang kita kena faham. Kalau kita tak faham yang tu, memang kita ada masalah dalam nak faham kenapa hadis dhaif para ulama tolak dalam urusan akidah dan urusan ibadah. Kenapa hadis sahih yang perlu didahulukan. Kenapa para fuqaha terbuka menerima pelbagai periwayatan daripada hadis-hadis dhaif dan akhirnya mengistimbatkan hukum.
benda tu cukup luas dan cukup mengelirukan bagi orang awam macam kita yang nak A ataupun B. Jadi kita tinggalkan itu kepada para alim ulama untuk istinbat hukum dan seumpamanya. Cuma kita nak ada maklumat bahawa ini ciri-ciri hadis dhaif, ini ciri-ciri hadis maudhu' yang palsu, dan ini ciri-ciri hadis sahih. Yang tu yang kita nak tahu sebagai orang awam. Paling tidaklah sebagai orang awam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, pentinglah kita ada asas-asas untuk perkara begini. Walaupun kita bukan orang yang khusus dalam pengajian hadis dan seumpamanya, tapi adalah tidak salah untuk kita mempunyai maklumat yang sedemikian rupa. Baik. Cuba tengok hadis yang pertama ini. Yang dikatakan hadis. Tengok yang dikatakan hadis itu. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang bermaksud dikatakan. Ustaz Mustafa pun bila menterjemahkannya, Ustaz Mustafa kata dikatakan. Minta maaf ya, line saya macam tak bagus. Baik, hadis tadi bermaksud ataupun yang diterjemahkan oleh Syekhuna Ustaz Mustafa Suki hafizahullah taala. Dia kata dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda. Ini cara para ulama mengisyaratkan hadis itu hadis yang bermasalah dan mempunyai masalah dan tidak mencapai tahap yang sahih. Tengok di situ dia kata dikatakan bahawa dikatakan, dihikayatkan, ramai orang kata, begitulah. Mana tak sahih lah. Tapi kalau hadis itu sahih daripada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Itu jelas. Baik, dikatakan hadis ini berbunyi man lam tanhahu salatuhu, yang bermaksud sesiapa yang solatnya, sesiapa yang tidak mencegah solatnya itu anil fahsya'i, daripada fahsya, iaitu perkara yang buruk, wal munkar, dan perkara munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah dekat dengan Allah illa bu'da, bahkan mereka itu semakin jauh. Dikatakan ada hadis yang berbunyi demikian, iaitu sesiapa yang solatnya itu dia solat, tapi solatnya itu tidak berjaya mencegah perkara-perkara fahsyat dan mungkar. Maksudnya dia solat, tapi dalam masa sama maksiat pun dia buat juga lagi. Maka dikatakan sebenarnya dia itu Allah tidak akan bertambah dekat dengan Allah. Dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah, melainkan bu'da, bahkan mungkin semakin jauh. Baik, apa status hadis ni? Secara umum hadis ni kita boleh terima sebenarnya. Dia punya dikatakan hadis ni dia punya umumnya kenyataan tu kenyataan yang tidak bersalahan dengan mana-mana nas lah. Maksudnya orang yang buat salat, orang yang salat selagi tapi dalam masa sama buat maksiat, maksudnya sedangkan ia tidak ikutlah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Yang sepatutnya semakin kita salat, semakinlah kita mencegah ataupun tercegah dari fahsyat dan munkar. Tapi dalam masa yang sama, ini mafhum mukhalafah, maksudnya jika seseorang itu solat cukup lengkap semua, tapi dalam masa yang sama maksiat yang biasa dia buat pun dia tak mampu nak tinggalkan, maka ini menunjukkan bahawa dia solatnya itu tidak membawa dia kepada Allah, bahkan semakin menjauh. Semakin menjauh. Minta maaf ya Tuan Khairul Arifin, Tuan Osman, atas ketidakbagusan kita punya line ni. Saya pun tak tahu apa isunya. Saya dah tukar guna Unify pun dah, guna saya punya data pun dah. Jadi mungkin waktu ni waktu sibuk dah kot. Memang anak-anak saya pun tengah PDPR tu di atas tu. Baik, cuma tak apalah kalau kata ada isu mungkin boleh dengar balik kemudian ya, boleh dengar balik nanti kemudian. Baik. Apakah darjat hadis ini menurut para ulama? Adakah Ustaz Mustafa yang hukumkan hadis ini? Tidak, tuan-tuan. Adakah saya? Bukan. Tapi yang menghukumkan ataupun mengulas hadis ini adalah para ulama sendiri.
kita mengambil kalam para ulama mukhtabar yang pakar dalam bidang hadis untuk mengulas hadis-hadis yang dinyatakan ini. Baik. Kata mereka, hadis ini dhaif, iaitu lemah. Bukan dhaif jiddan, tapi dhaif biasa. Hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini sangat masyhur dan sering didengari, namun sanad dan matannya tidak sahih. Jadi hadis ini dhaif, walaupun dia masyhur, tetapi sanad dan matannya tidak mencapai ataupun tidak mencukupi syarat hadis sahih. Siapa yang kata, kitab mana yang kata, kitab hadis mana yang riwayatkan hadis ini? Ada tak dalam kitab mana-mana hadis? Rupanya ada kurang lebih 6 kitab yang meriwayatkan kitab ini, hadis ini dengan tujuan yang spesifik. Contohnya Al-Imam Tabarani dalam Mu'jamul Kabir memasukkan hadis ini dalam kitabnya tersebut. Al-Imam Al-Qudai di dalam Musnad Syihab juga memasukkannya. Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Ilal, satu kitab berkaitan dengan kecacatan dalam sanad hadis, memasukkan juga hadis ini. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal berkaitan dengan rijalul hadis, jilid ketiga muka surat 293 juga memasukkan hadis ini. Al-Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya, yakni Ihya Ulumuddin, jilid 1 muka surat 143, Al-Imam Ghazali rahimahullah nampaknya meriwayatkan hadis ini dalam Ihya-nya, yang kemudian ditakhrij oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, iaitu guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan menyatakan mentakhrijnya daripada kitab Ihya itu. Yang keenam, Syekh Al-Imam Hazaz Zaman, iaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah ataupun sebenarnya Ad-Dha'ifah, jilid 2 muka surat 985 juga memasukkan hadis ini sesuai dengan tajuknya, iaitu Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah. Baik. Keterangan ulama apa yang menyebabkan hadis ini kelihatannya bermasalah itu, kenapa? Yang ni yang penting untuk kita teliti. Sebab para ulama menghukum dengan satu proses. Dia tak akan tengok terus dia buat hukuman, bertaklid semata-mata. Tidak. Disebabkan ada ulama-ulama dulu kata begini, maka kita boleh. Tidak. Mereka akan study case, melihat data dulu, melihat data yang asal dulu, dan baru buat keputusan. Baik, apa katanya? Al-Imam Muzabi, keterangan para ulama, yakni yang menyebabkan hadis ini dianggap dhaif, iaitu tidak mencapai tahap sahih. Maksudnya bila dhaif tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah dan ibadah hukum halal haram. Tidak boleh. Yang hanya boleh dalam bab fadailul a'mal dan juga targhib wa tarhib, itu pun ada segelintir ulama yang tetap tidak membenarkan. Kerana mereka lebih nak jaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Maka katanya keterangan para ulama hadis, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Syamsuddin Az-Zahabi berkata, Ibnu Junaid berkata dusta dan bohong. Ada kritikan yang mengatakan bahawa mungkin ada perawi yang berstatus dusta dan bohong. Gitu. Jadi bila ada perawi yang bermasalah, secara otomatiknya hadis itu juga dimasalahkan. Ada masalah lah bila perawinya bermasalah. Kerana antara syarat sebuah hadis sahih itu adalah mesti semua perawinya adalah thiqah. Tidak boleh ada yang majhul ataupun yang terkenal buat maksiat dan seumpamanya, tidak boleh. Dia mesti thiqah, dan dikata yang baik, yang jaga agamanya. Walaupun tidak orang alim, tidak ulama, tidak mengapa, tapi dia thiqah, tidak berdusta, tidak sengaja melakukan dosa besar, dan tidak melakukan dosa kecil secara istiqamah, dan seumpamanya. Pelbagai lagi syarat. Kemudiannya, Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah berkata, sanad hadis ini lemah. The chain of narrator, orang yang meriwayatkan an itu, dia punya keseluruhan periwayatan itu dilihat oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi sebagai lemah, tidak kuat dan seumpamanya. Itu berdasarkan keilmuan dia.
Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata pula, hadis ini batil, tidak dapat diterima daripada sudut sanadnya dan juga daripada sudut matannya. Ni dua-dua borong, tuan-tuan. Sanad pun tidak ada bermasalah, pada matan iaitu teks hadis pun bermasalah. Kerana di sana ada hadis yang sanadnya sahih tapi matannya seolah-olah ada bercanggah dengan hadis lain. Tapi hadis sahih. Di sana juga ada hadis yang matannya sahih ataupun matannya bermasalah, tetapi hadis tu maksudnya boleh diterima. Maksud hadis sama dengan hadis sahih yang lain, tak ada masalah. Tapi dari sudut sanad ada perawi-perawi yang bermasalah, maka jatuhlah dia jadi hadis dhaif. Boleh amal tak? Boleh amal jika bukan dalam isu akidah, bukan dalam bab halal haram, yakni bab inilah bab halal haram itu. Baik. Kata Ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, aku bertanya kepada Ali bin Husain bin Junay Al-Maliki tentang hadis ini, lalu beliau menjawab, hadis ini dusta, kadzab. Hadis ini dusta. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala berkata, hadis ini tidak sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu betul ayat Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Namun secara umum, solat tidak akan menjauhkan pelakunya, akan tetapi seseorang yang solat lebih baik daripada mereka yang tidak solat dan lebih dekat kepada Allah walaupun dia masih fasik, iaitu sengaja melakukan dosa-dosa itu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah, juzuk yang pertama, muka surat 59. Baik, kita tengok rumusan. Katanya lagi, hadis ini dhaif, sedangkan yang benar adalah ia merupakan athar. Bahkan bukan hadis Nabi tapi athar. Perkataan mauquf, yakni yang terhenti, mauquf ni pada perkara waqaf tu yang berhenti-henti lah, waqaf tidaklah apa semua tu. Mauquf terhenti daripada sahabat radhiyallahu anhum yang bernama Abdullah bin Mas'ud, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, dan bukan marfu'. Yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu cerita dia. Dan akhir sekali, kita perlu membezakan hadis sama ada ia merupakan ucapan sahabat radhiyallahu anhum ataupun ucapan sebenar baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana ia akan membawa implikasi hukum yang berbeza. Sebagai contoh, bila kita kata bila ada orang bercerita tentang rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara dia naik kuda apa semua, bila sahabat riwayat, aku melihat Rasulullah sekian. Maka hadis tu hadis tidak hadis, memang hadis lagilah. Sebab ta'rif hadis apa dia? Ma usuf min Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqrir. Segala perbuatan, percakapan, perbuatan dan juga perakuan Rasulullah semuanya hadis. Jadi bila sahabat kata Rasulullah naik kuda lagu ni, adakah Rasulullah kata kalau kamu nak naik kuda macam ni? Tidak ada secara khusus. Tapi bila sahabat kata Rasulullah bila naik kuda begini cara dia, masuk kanan dulu, kau lagu mana, kau begitu begini, maka ia menjadi hadis. Tapi lafaz matan itu adakah daripada Rasulullah? Tidak. Dia adalah lafaz para sahabat Rasulullah SAW. Bila disebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, maka sampai ke kita nak bayar janggut apa semua ni? Tak boleh. Kita perlu membezakan hadis sama ada ia merupakan ucapan sahabat radhiyallahu anhum ataupun lebih dikenali sebagai athar, ataupun ucapan sebenar baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana ia akan membawa implikasi hukum yang berbeza. Dari sudut ulama-ulama fiqh punya kerja nanti ni nak istinbat hukum. Baik. Kemudian ada tambahan sebelum bab penutup ini, sudah 20 minit iaitu Ustaz Mustafa ataupun Syekh kita ni, Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad
Al-Utaybi. Beliau kata, apakah perbezaan antara fahsya dan munkar? Mesti Allah ada sebab guna fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sadaqallahu azim. Bahkan disebutkan dalam ni apa dia? Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar. Kenapa yang kena beza? Tak boleh ke guna fahsya saja ataupun guna munkar saja? Kenapa kena guna dua-dua? Maka kita tengok di sini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, satu imam yang besar dalam mazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu mengatakan fahsya dikhususkan kepada perbuatan zina, seperti pendapat yang dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Munkar pula lebih luas maksudnya daripada fahsya. Munkar bermaksud segala perbuatan yang diingkari manusia, diingkari syarak, terkandung di dalam segala maksiat, dosa dan noda. Jami' li Ahkamil Quran. Apa dia sekali lagi? Fahsya dikhususkan kepada perbuatan zina, seperti pendapat yang dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Munkar pula lebih luas maksudnya daripada fahsya. Munkar bermaksud segala perbuatan yang diingkari syarak, terkandung di dalamnya segala maksiat, dosa dan noda. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah hadis pertama, hadis dhaif. Bukannya hadis dhaif jiddan apa semua, hadis dhaif ringan. Jadi, tuan-tuan dan puan, paling tidak kita tahu, oh ni hadis dhaif. Maka dari sudut akidah, bolehkah kita terima? Sedangkan dia menyatakan tentang apa dia? Tentang dekat ataupun jauh daripada Allah. Itu termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib itu termasuk dalam urusan akidah. Dan bila urusan akidah mesti hanya hadis sahih. Jadi bila guna hadis dhaif, ia tertolak, mardud. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.